Faham ya? Sebab itu Nabi sebutkan supaya kita faham. Orang yang bijak adalah orang yang mencintai hartanya sendiri. Ada seorang jutawan yang pernah saya baca. Apa kata-kata dia, orang pernah jumpa dia. Jutawan di Malaysia, orang terkaya nombor 4 macam itulah. Saya tak sebutlah nama dia. Bila ada seorang hamba Allah berkata kepada dia, panggil apa? Tan Sri kot. Tan Sri ni tak sayang harta ke? Sebab apa kamu cakap begitu? Sekali bagi juta-juta, sekali bagi ratus ribu, puluh ribu. Tak sayang harta. Sayalah orang paling sayang harta saya, dia jawab. Sebab itu saya kirim awal-awal untuk kubur saya. Kalaulah saya ni tak sayang harta saya tinggalkan untuk anak isteri dia, orang yang akan menikmati. Tapi sebanyak itulah saya kirim ke kubur, sebanyak itu juga Allah lipat gandakan. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi insya-Allah, alhamdulillah pada petang yang barakah ini, niatkanlah sedekah kita ini untuk apa-apa hajat insya-Allah. Ya Allah, sebab Nabi pernah bersabda, sembuhkanlah penyakitmu dengan sedekah. Mungkin ada kita sakit ataupun ada keluarga kita sakit, ya Allah, sembuhkanlah sekian-sekian ya Allah. Sedekah ini aku ikhlas kerana-Mu ya Allah. Dan setiap apa yang kita berikan adalah untuk dikembalikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah sama-sama ya kita edarkan, kita lancarkan bismillahirrahmanirrahim. Tabung sedekah kita hari ini untuk manfaat kuliah-kuliah, majlis-majlis ilmu dan untuk rumah Allah. Subhanallah, untuk rumah Allah yang kita berikan. Masya Allah, mudah-mudahan. Kan hadis Nabi sebut, barang siapa yang membangunkan rumah Allah, Allah akan bangunkan baginya istana di syurga. Memanglah rumah Allah ini telah terbina. Subhanallah, sejuk hati melihat anak-anak tahfiz, Masya Allah. Siapa nak jadi menantu Ustazah ni? Ustazah ada 4 orang anak perempuan. Comel-comel je, subhanallah. Subhanallah, Masya Allah. Ya Allah, terimalah sedekah kami, ya Allah. Sikit ataupun banyak, ikhlas. Tapi yang ikhlas itu memberi apa yang Allah cinta. Ya Allah, Ustazah, saya ni ikhlas RM1 je, ya Allah. Takkan tak naik-naik nilai ikhlas kita. Naikkanlah sikit jumlah tu di jalan Allah. Okey, sambil-sambil tu ya, kita zikir sikit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, insya-Allah. Subhanallah, sebagai kesimpulannya, bimbanglah sekiranya hidup kita tidak dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ramai manusia rasa senang, rasa tenang, rasa bahagia apabila hidupnya dapat banyak pertolongan manusia. Dia dapat
pertolongan suami. Bila ada anak ramai, alhamdulillah ustazah, anak ramai boleh tolong. Alhamdulillah, subhanallah, okey, tak ada masalah. Tetapi risaulah sekiranya hidup kita tidak dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hanya Allah saja yang boleh menolong kita saat mati kita. Bahkan doktor pakar bius, ada doktor pakar bius, betul kan? Bila nak operation, dia panggil doktor pakar bius. Pun tidak boleh membantu dirinya saat sakaratul maut. Contoh, dia minta bius saya dos paling tinggi supaya saya tak rasa sakit sakaratul maut, pun tak boleh. Yang membantu kita pada saat yang tidak ada siapa yang membantu kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita bimbang apabila hidup kita ramai sangat yang membantu sampai kita lupa meminta-minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut di dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurukum. Kamu bantu agama Allah maksudnya membantu agama Allah, maka kamu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ramai manusia hidup hanya cukup-cukup saja dan tak nak lebih daripada itu. Maksudnya, ustazah, alhamdulillah, makcik rasa hidup sekarang syukur tenang. Apa yang tenangnya makcik? Alhamdulillah, bangun pagi pergi masjid, lepas tu dengar kuliah, kemudian balik rumah, zikir, baca Quran. Kemudian tengah hari pergi masjid lagi. Kemudian petang, malam, subhanallah, hari-hari malam bangun tahajud, rasa semua okey, anak okey, semua okey, alhamdulillah tenang. Saya tanya makcik, macam tu ke hari-hari hidup makcik? Ya, macam tu lah. Subhanallah, seronoknya hidup makcik. Ya ustazah, tenang. Makcik ready tak kalau nak meninggal? InsyaAllah lah ustazah, rasanya itulah amalan yang dibawa. Bahaya sangat. Rasa selesa, rasa cukup, rasa macam dah bersedia, rasa apa yang ada ni kalau diteruskan, subhanallah. Takut kita ditipu daya dengan amalan soleh kita. Takut ditipu daya dengan bisikan syaitan sehingga kan, subhanallah, kita bimbang bila saya tanya, makcik ada tak jiran-jiran kawasan kampung makcik ada orang susah? Ada ustazah. Ada tak adik-beradik, sanak saudara, mak saudara ke, mak sepupu ke, keluarga dekat ke, jauh yang susah? Ada tak? Ada. Makcik pergi tolong tak dia orang? Tak adalah nolong, dia orang ada keluarga dia orang. Makcik rasa besok lepas tak persoalan ni? Makcik ada tak dalam taman makcik orang bukan Islam? Ada ramai. Makcik pernah cerita tak pasal Islam pada mereka? Tak pernah lah pula. Tu kerja ustaz-ustazah lah tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya bukan nak bagi ketakutan ya, saya bukan nak bagi ketakutan. Masya Allah. Allah bagi kita sehat, Allah bagi kita masa. Allah bagi kita kudrat, Allah bagi semuanya. Bukan hanya untuk manfaat diri kita sahaja. Sebab itu bila saya dengar ceramah Ustaz Abdul Somad, dia kata, kalau hidup puan-puan, tuan-tuan hidup cuma fikir pagi sampai malam, tidur, makan, solat, itu, ini sama macam kucing, dia kata. Dia kata kalau boleh nak sebut lembu, tapi saya lembut sikit, saya sebut kucing. Ataupun ayat kasar sama macam binatang. Binatang fungsinya, hidupnya, tahap yang Allah berikan untuk cari makan, minum, berkasih sayang sama keluarga. Bekerja, usaha untuk cari, bukanlah cari pendapatan, tapi cari makanan. Sebab apa hari ini ramai manusia lupa tujuan perciptaannya untuk dua, bukan jadi hamba Allah sahaja. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat manusia yang dikeluarkan di kalangan manusia, iaitu tugas kamu adalah menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya makcik, ada tak ahli keluarga makcik yang belum tutup aurat? Ada. Makcik ada bagi nasihat tak? Dia dah ada suami dia. Dia dah ada orang dekat dia. Makcik ada tak buat kerja cegah kemungkaran? Ada tak orang ini ni? Subhanallah. Ramai orang dia rasa tak ada kaitan dengan dia.
itu kerja ustaz, itu kerja puak kuasa, itu kerja imam, itu kerja JKKKK, itu kerja MPKK. Ya sekarang, MPKK. Rasa tak ada kaitan. Tetapi di akhirat kelak soalan ini kita tetap akan ditanya. Ya Allah, takutnya ustazah, dah makcik tak ada ilmu, makcik tak ada apa-apa. Subhanallah. Jadi bagi kita orang awam yang tidak mampu untuk cegah maksiat, contohnya, Masya Allah, nampak maksiat depan mata ni. Ada maksiat berlaku dalam keluarga ni. Apa yang mampu kita buat sekurang-kurangnya mendoakan mereka. Yang kedua, tolong bagi sumbangan kepada mereka yang buat kerja agama. Jemaah-jemaah, NGO, apa-apa yang buat kerja cegah mungkar dan juga buat amal ma'ruf. Contoh, ada masjid-masjid yang memang dia kelola sendiri. Biaya sendiri, tak dapat bantuan contohnya. Dan kita tahu masjid, saya tak tahu mungkin masjid ini salah satu, wallahualam. Aktif buat masjid ilmu, aktif bantu orang susah. Saya hari tu pergi ke masjid Temerloh Jaya. Saya tak tahu masjid ni macam mana cara beroperasi, saya tak tahu. Subhanallah. Masjid sendiri juga, Masya Allah. Masjid Temerloh Jaya di Pahang yang viral tu. Solat subuh mereka penuh sampai belakang. Saya pergi pada waktu malam dapat interview. Solat subuh macam solat Jumaat. Saya tak tahu masjid ni macam mana suasana solat subuhnya. Penuh, subhanallah. Dan ada orang rakam video apa cari bukti memang betul. Lepas itu saya tanya, apakah sebab masjid dia jadi imarah sebegitu? Masa tu setiausaha. Jadi ni ada live, kemudian ibu-ibu, para jemaah dan juga pengurus masjid pun boleh dengar sama saya share pada hari ini. Yang pertama dia kata, masjid ini kami jadikan sebagai temanya adalah tema masjid kita. Bila sebut masjid kita, subhanallah, ini hak milik semua para jemaah ahli qaryah. Jadi mereka boleh nak manfaatkan masjid ini mengikut cara yang sepatutnya. Masa saya datang pukul 10 malam, ada berapa anak-anak duduk dalam masjid, remaja duduk dalam masjid. Ada orang tidur dalam masjid. Saya tanya masjid ni tutup tak? Tak pernah tutup, 24 jam buka. Dan lampu buka. Ramai orang musafir tidur. Nak guna aircon, nak guna kipas, dipersilakan. Ada anak-anak guna, tak pernah kunci. Saya kata, ada tak kecurian? Ada sekali-sekala, tapi insya-Allah Allah jaga. Tak ada kecurian teruk-teruk besar-besar apa semua. Lepas tu yang kedua dia kata, kami di sini politik apa pun letak di luar. Dan kami sama AJK ni ada macam-macam politik. Sebab apa? Bila kita ada macam-macam politik, kita dapat bantuan itu daripada semua sumber, dia kata. Masya Allah. Kasih sayang nombor 1, dia kata. Bergaduh apa, masuk masjid, semua berkasih sayang. Tak sefahaman apa, semua kat luar. Dalam masjid, semua kasih sayang, dia kata. Kemudian yang ketiga, kami ada unit kebajikan. Unit kebajikan akan mencari, menjejaki siapa yang susah. Bukan kita tunggu orang susah datang. Sebab orang susah dia malu nak datang masjid. Dan unit ni memang kerjanya pergi jejak, pergi cari. Sampailah jauh mana yang boleh dijejak. Supaya boleh diberi bantuan oleh masjid ni. Dan dia kata di luar tu ada tempat, dia panggil food apa? Food? Robot. Sini pun ada kan. Robot dia tu, robot rezeki dia tu. Dia kata bukan untuk orang Islam saja. Non-Muslim pun datang ambil. Yang tu yang saya rasa jarang ada. Yang kebanyakan di masjid, kebanyakannya Muslim je datang. Dia kata dekat sini kami bagi iklan kepada semua non-Muslim. Dan ramai mana non-Muslim masuk Islam sebab robot tu. Memang dia pergi cari orang yang susah tadi tu, bukan cari orang Islam saja. Dia cari juga rumah non-Muslim, orang bukan Islam yang susah fakir miskin. Kami bagi bantuan yuran tak mampu bayar ke, tak ada bil sekolah ke, bantuan apa ke. Bukan Islam pun dapat manfaat sama daripada masjid ni. Bahkan mereka ni yang robot ni, dia kata tak ada limit. Hari tak ada. Masuk sekali je boleh ambil ketak. Dan subhanallah ustazah, yang ni yang saya rasa macam kagum dengan prinsip yang mereka pegang. Tak akan miskin Allah yang memberi makan kepada orang miskin, dia kata. Percayalah tak akan miskin rumah Allah yang beri makan kepada orang miskin. Sebab apa? Kalau kita baca kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang dipanggil gelaran ahli suffah, iaitu satu kumpulan fakir miskin yang sangat miskin yang Rasulullah berikan mereka tinggal di Masjid Nabawi. Berapa bulan mereka tinggal? Ada yang tinggal lebih lama daripada tu. Dan di kalangan mereka lahirnya alim ulama, antaranya Abu Hurairah, sahabat-sahabat Nabi yang hebat pergi ke medan perang, jihad fisabilillah semuanya, Masya Allah. Subhanallah, dia kata, Ustazah tak tahu duit daripada mana, masjid tu cantik. Dia punya bilik mesyuarat, dia punya bilik imam, dia punya bilik untuk tetamu, semuanya 5 star. Saya terkejut, antara bilik tamu yang tercantik, dia kata memang kami upah arkitek terbaik. Memang kami upah konsultan untuk desain. Semua ini sumbangan orang ramai. Dia punya bilik mesyuarat, bilik meeting, macam hotel bilik meeting yang kelas sangat. Saya kata, ini bilik meeting pertama saya tengok masjid yang punya bilik meeting terbaik macam ni. Ustazah, dia orang ni kalau boleh hari-hari nak meeting sebab terbaik sangat. Atas cantik, keliling meja ini semua canggih. Lepas tu dia punya architecture dia nak buat untuk jangka masa yang panjang. Dia orang bukan nak fikir nak buka kedai runcit. Kami nak bina shopping kompleks di bawah masjid ni. Dah ada dah ni, kami dalam proses. Dia kata yang kami sedar selagi semakin ramai kami menyantuni fakir miskin, masjid ni makin murah rezeki. Tak pernah kurang. Allahu Akbar, Masya Allah.